Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, hari ini cikgu nak masuk kepada part B. Part B kita punya atomic structure. Okay, so part B adalah berkenaan dengan ni, nightmare untuk student NLMS. Okay, NLMS. Baik, selalunya student akan tanya, apa ke bendanya NLMS ni? Okay, satu cikgu faham, dia tak pernah jumpa lagi NLMS ni. Okay, waktu dia belajar form 5. So benda ni benda yang baru bagi dia, jadi dia tak tahu, pelajar tak tahu apa benda kegunaan NLMS ni. Baik, terus terang cikgu cakap NLMS ni kita gunakan untuk tentukan, cikgu guna tentukan okay, di mana kedudukan elektron. Tapi hakikatnya sebenarnya kita tak boleh tahu elektron tu berada dekat mana. Okay, so kita macam nak cari probability dia lah, elektron tu berada di mana. Jadi sebelum cikgu nak start, cikgu nak guna satu analogi untuk gunakan ini. Okay, katakanlah kita kat sini ni cikgu ni, alamak, takkanlah cikgu kan, tak apalah. Okay, satu orang dia nak cari dia punya kekasih. Okay, nak cari kekasih dia. Kekasih dia naik train. Okay, naik train. Jadi, okay, train mesti ada landasan kan? Landasan train. Katakanlah dia ada 3 landasan. Okay, 3 landasan. So, 3 landasan pertama sekali adalah, kalau dia nak cari kekasihnya di mana, dia perlu tahu dia berada di landasan yang keberapa, betul? Landasan yang pertama kah? Landasan yang kedua kah? Landasan yang ketiga kah? Okay, sebab itu kita perlukan yang pertama, N. Shell yang berapa? Okay, shell yang mana? Shell pertama kah? Shell kedua kah? Shell ketiga lah. So kalau kita nak tahu elektron tu, kita kena tahu dia dalam shell yang mana. Okey, tu yang pertama. Katakanlah dia nak cari kekasih dia. Okey, kalau tengok dekat train, tak semestinya satu landasan tu ada satu train sahaja. Okey, ada setengahnya landasan tu dikongsi oleh 2 atau 3 train. Okey, kalau dekat apa itu, dulu cikgu nak balik ke Perak dulu, ada 2 jenis train. Ada train yang elektrik tu dengan ada train yang lambat tu. Okey, so ada berapa jenis train? Okey, jenis train. Jadi L ini menunjukkan kepada jenis orbital. Okey. Now, lepas kita nak tahu berapa jenis train yang kita ada, train tu pula ada banyak gerabak, betul? Ada setengah train, ada 1 gerabak. Ada setengah train, ada 2 gerabak, ada 3 gerabak. Jadi jumlah orbital itu, jumlah gerabak elektron ditentukan oleh bilangan M. Now, dah jumpa pula bilangan gerabak. Okey, kalau cikgu tulis train, dekat sini ada train, 1 train. Kat sini ada 2 jenis train. Train satu lagi train tu bentuknya bujur. Mungkin ada 3 gerabak. Okey. So kalau kita nak cari kekasih kita, katakanlah kekasih tu ada dekat gerabak yang bulat ni, kat sini. Okey. Dah tahu dia landasan ke berapa? Dah tahu dia berada dalam train yang mana? Dah tahu dia berada dalam gerabak yang mana satu? Kita pula nak kena tahu dia tu menunjuk ke arah dia bertentangan kah ataupun tidak? Adakah dia menunjuk ke arah selatan ataupun dia menunjuk ke arah utara? Okey. Adakah dia face upward atau backward? Okey. So contoh dalam ni ditentukan oleh S. Okey. Baik. Jadi mungkin tak nampak lagi, tak apa, kita masuk dulu satu-satu. Okey. So perjalanannya seperti gerabak. Okey, baik. Cikgu bagi contoh. Okey. Cikgu bagi contoh. Katakanlah cikgu ada 5 elektron. So cikgu ada Z. Z ni ada 5 elektron. Okey.
So n kita semua tahu n ni ada dia punya nilai dan ada nilai. So n nilainya adalah 1 sampai infinity. Okey. Yang kedua kita ada L. L nilainya adalah 0 sehingga n tolak 1. Okey. M nilainya negatif L sampai positif L. Manakala S nilainya adalah positif 1 setengah, positif 1 pula, positif setengah atau negatif setengah. Maksudnya dia tunjuk ke atas atau dia tunjuk ke bawah. Okey. Baik. Jadi kita tengok kepada Z. Z ada 5 elektron. Okey. So dalam bahasa mudahnya adalah 2, 3. Betul? Kalau guna cara sekolah menengah lah. Okey. Baik. Cikgu nak terangkan. Katakanlah ini nukleus, nukleus. Baik, dalam shell yang pertama ini kita panggil dia sebagai N bersamaan dengan 1. Okey. Now, bila N1, okey, bila N1, cuba tulis kat sini. N1 L kita boleh dapat nilai kosong sahaja. Sebab apa? Kalau 1 tolak 1 kosong lah. Okey. Jadi dalam shell nombor 1 bunyi cicak lah pula. Okey. Ada satu jenis orbital. Okey, iaitu s orbital. Macam mana cikgu tahu? Sebab L dia menunjukkan jenis orbital. Cikgu cakap tadi kan, L ini menunjukkan jenis gerabak. So, L equals to 0 bersamaan dengan S orbital. Kalau L1 macam mana cikgu? Kalau L1 bersamaan dengan P orbital. Okey. So, bila L kosong, M pun kosong sahaja boleh. Maksudnya, ada satu gerabak sahaja. Okey. Satu orbital sahaja. So, M menunjukkan bilangan orbital. Okey. Manakala S boleh ambil nilai separuh dan negatif separuh. So bahasa mudah cikgu lukis dalam shell yang pertama, boleh aku pakai warna merah ni. Ada s orbital, bentuknya bulat. Okey. Dan dalam shell ini ada satu elektron yang face upward, satu face downward. Okey. Baik, cikgu masuk pula dalam shell yang kedua. Sebab kita ada 5 elektron, betul? So dalam shell yang kedua, N bersamaan dengan 2. So bila N bersamaan dengan 2, L akan ada 2, iaitu dia ada nilai 0, dia ada nilai 1. Betul? Sebab N tolak 1. So 2 tolak 1 bersamaan 1. Jadi kita ada S orbital, kita ada P orbital. Boleh? Bahasa mudahnya, kita ada 2 jenis kereta api. Kereta api bentuk bulat dan kereta api bentuk dumbbell. So kita ada kereta api bentuk bulat dan kereta api bentuk dumbbell. Okey. Macam cikgu cakap tadi, tak semua train ada satu gerabak. Betul? Jumlah gerabak ditentukan oleh M. Okey. So ataupun jumlah orbital lah ditentukan oleh M. Jadi tengoklah nilai M. So kalau L kita kosong, M pun kosong. L kita 1, M kita negatif 1, kosong, positif 1. Okey, M ni sebenarnya ditunjuk ke arah negatif 1, ditunjuk ke arah kosong, ditunjuk ke arah 1. Okey, tapi tak apalah, kita gunakan satu analogi mudah. Maksudnya ada 3 gerabak untuk P orbital. Gerabaknya menunjuk ke arah negatif 1, kosong dan juga negatif 1. Okey, so cikgu tulis macam inilah. Okey. So, setiap gerabak boleh memuatkan 2 elektron. Okey. Baik.
So cikgu masukkan dekat sini ada satu elektron spin up positive half, satu lagi negative half. Okey. Baik, kenapa cikgu tak masukkan satu dalam p orbital? Sebab kita kena ikut Aufbau dia, kita masuk dalam lowest energy dahulu. Jadi kita masukkan dua elektron dekat sini. Lepas tu tinggal lagi satu, betul? Satu dekat sini. Masuklah satu dekat sini. Cikgu nak letak yang ni ke kosong boleh tak cikgu? Nak letak sini boleh tak? Nak letak sini boleh tak? Nak letak sini boleh, tak ada masalah. Sebab tiga-tiga ini kita panggil dia sebagai degenerate orbital. Okey, tenaganya sama. So, nampak tak lebih jelas? Okey, sebab itu kalau cikgu lukis shell yang ketiga, gerabaknya akan jadi lagi banyak. Okey, sebab kita akan ada n equals to 3, L kosong 1, 2. So dia akan jadi bentuk butterfly pula lah. Okey. Baik. So apa yang cikgu nak cakap sekarang ni? Kita relate balik dengan analogi train tadi. Katakanlah cikgu nak cari elektron ini, maka cikgu kena tahu dia berada dalam landasan keberapa, iaitu shell yang keberapa, n, betul? Kemudian cikgu nak kena tahu dia berada dalam train jenis apa. So itu ditentukan oleh L. Kita nak ada bulat ke, dumbbell ke. Okey. Dan kemudian kalau cikgu nak cari yang ni, ini senanglah sebab M kosong, kata cikgu cari yang ni. Okey. So kita nak kena tahu pula dia berada dalam gerabak yang mana. Itu datangnya M. M menunjukkan bilangan orbital. Okey. Dan juga S. S kita nak tahu dia menghadap ke depan ke atau dia menghadap ke bawah, menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Okey. Sebab dalam train mana ada atas bawah kan, di depan belakang. Tapi dalam kita punya elektron ni dia sama ada dia spin up ataupun dia spin down. Okey. So itulah sebenarnya tujuannya untuk NLMS. Okey. Jadi biasa soalannya kita akan masuk nantilah dalam ruangan soalan. So ini cikgu bagi pengenalan dahulu tentang NLMS. Baik, harapnya dapatlah clear sikit kepala-kepala student kita. Okey. Boleh menyenangkan sikit, harapnya membantulah. Okay, so semoga kita berjumpa lagi. Tada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.